Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tentang tugasan 3 penulisan akademik yang bertajuk Analisis Keutuhan Wacana, Sumber Rujukan dan Kejelasan. Daripada artikel Keciciran Pelajar di Peringkat Pendidikan Tinggi, Punca dan Penyelesaiannya oleh Nur Zia Othman dan Nur Faiziah Othman. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 2 orang iaitu Nur Alia binti Syarif Izam dan Aiva Alexis Ining. Seterusnya, analisis keutuhan wacana yang akan kami bincangkan adalah mengenai definisi, konsep keutuhan wacana, analisis keutuhan wacana, kejelasan dalam penulisan, dan kemahiran membuat rujukan. Pertama sekali, saya akan menerangkan definisi keutuhan wacana. Keutuhan wacana merupakan satu perkara yang penting untuk menunjukkan ia boleh dianggap sebagai wacana atau hanya sebuah ayat yang tidak teratur serta dapat memahami bahasa dengan alam luar bahasa secara mendalam. Menurut Hasmah Aji Omar 1982 menyatakan wacana adalah unit bahasa yang mengandungi perkembangan fikiran mengikut urutan seperti ayat, jumlah ayat, ceraian, perenggan dan sebagainya. Menurut Anton M. Moilono pula 1995 mendefinisikan wacana rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuk makna yang serasi antara kalimat itu. Konsep keutuhan wacana terdiri daripada 4 iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan keutuhan fonologi. Konsep keutuhan wacana yang pertama ialah keutuhan semantik. Semantik merupakan kajian makna istilah yang membawa maksud erti yang penting. Keutuhan semantik terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama ialah hubungan semantik antara bahagian wacana dan mempunyai 5 bahagian kecil iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan syarat dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan hubungan memperkuatkan isi. Bahagian yang kedua ialah hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana, iaitu kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan yang terakhir laras bahasa yang bersesuaian. Seterusnya, ini merupakan analisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel. Contoh yang pertama ialah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menggunakan laras bahasa agama iaitu Allah dan bertakwa. Contoh yang kedua ialah pendidikan dikenal pasti sebagai jambatan menuju kepada wawasan 2020. Masyarakat yang berilmu dipercayai memiliki nilai-nilai seperti yang dihasratkan oleh kerajaan dan kesemuanya dapat direalisasikan melalui pendidikan. Ayat ini merupakan kesatuan antara tajuk iaitu membincangkan tentang pendidikan. Contoh yang ketiga iaitu program Quran Hour dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengurusan dan Muamalah setiap minggu pada pagi Jumaat bertujuan mendekati hati-hati pelajar yang menyertai agar tenang dalam melayari kehidupan yang penuh cabaran ini. Program ini mendapat sambutan baik sehinggakan ia diangkat oleh TV Al-Hijrah sebagai program televisyen yang dijenamakan sebagai program Quran di Hati mulai Mac 2021. Ayat ini merupakan hubungan semantik antara sebab dan hasil. Contoh yang keempat pula, kemiskinan memberi kesan yang buruk kepada perkembangan pembangunan pendidikan negara. Ia menyebabkan tahap motivasi bagi menyambung pelajaran menjadi semakin menurun. Ayat ini pula merupakan hubungan semantik antara sebab dan akibat dalam masalah pendidikan berpunca daripada kemiskinan. Konsep keutuhan wacana yang kedua ialah keutuhan leksikal. Leksikal melibatkan perkataan secara semantik iaitu makna dalam sesebuah wacana seperti
serta melibatkan unsur pengulangan perkataan, iaitu pertama, konsep hubungan dalam pemilihan leksikal terbahagi kepada 7 bahagian kecil. Yang pertama ialah hiponim, iaitu kata yang maknanya terangkut dalam kata lain. Yang kedua, homonim, kata yang bunyinya sama tetapi membawa maksud yang berbeza. Yang ketiga, sinonim, satu konsep terdapat pelbagai kata yang mempunyai makna yang sama. Sementara itu, antonim merupakan kata-kata yang membawa makna yang berlainan. Yang kelima, merupakan pengulangan kata yang sama. Keenam, kolokasi, iaitu dua perkataan atau lebih yang merupakan ayat sendiri tetapi berkait antara satu sama lain. Dan yang terakhir, pembuka dan penutup. Analisis contoh keutuhan leksikal yang terdapat di dalam artikel ini. Yang pertama merupakan perkataan awam dan swasta. Ia merupakan dua kata yang membawa maksud yang lain. Contoh yang kedua ialah sistem pendidikan yang holistik, berkualiti, bersepadu, dipercayai mampu menghasilkan insan yang seimbang dan cemerlang. Berilmu dan berpendidikan seharusnya menghasilkan insan yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia, justeru, mampu menjadi ciri-ciri asas seorang individu unggul dalam keluarga dan masyarakat. Ini merupakan dua ayat sendiri tetapi berkait antara satu sama lain. Contoh ketiga yang terdapat dalam artikel ini, yang dapat dilihat dalam artikel ini ialah keutuhan leksikal pengulangan, iaitu perkataan pelajar diulang beberapa kali dalam satu perenggan. Contoh yang terakhir ialah keutuhan leksikal sinonim, iaitu sokongan dan dorongan merupakan dua makna yang sama tetapi berlainan perkataan. Baiklah, konsep keutuhan wacana yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal terdiri daripada 4, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, elipsis, dan penanda penghubung. Penanda rujukan merupakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, dia, kamu, mereka, dan kata ganti nama tunjuk seperti ini dan itu. Seterusnya, penanda penggantian terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal, dan klausa. Penggantian nominal ialah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap frasa kerja. Penggantian klausa pula melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Seterusnya, elipsis. Elipsis merupakan unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Elipsis juga merupakan pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Akhir sekali, penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Contoh yang pertama ialah penanda rujukan, seperti yang kita dapat lihat pada petikan perkataan penduduk di kawasan luar bandar tidak diulang tetapi digantikan kepada kata ganti nama diri iaitu mereka yang merujuk kepada penduduk di kawasan luar bandar. Contoh yang seterusnya ialah penggantian verbal yang terdapat pada ayat. Keciciran juga boleh berlaku disebabkan pelajar terbabit dengan pengaruh dada. Ini menjadikan pelajar terbelenggu dengan masalah kehidupan lantas mengabaikan pelajaran. Contoh yang ketiga merupakan elipsis, penlenyapan iaitu masalah peribadi dilihat sebagai masalah kedua tertinggi yang menjadi alasan pelajar berhenti pengajian. Selain terdapat perkhidmatan unit kaunseling ditawarkan di kuis, pihak fakulti sendiri mengambil inisiatif menubuhkan unit bimbingan dan motivasi di peringkat fakulti bagi membimbing pelajar yang mengalami masalah peribadi seperti kecelaruan mental, konflik diri, dan keluarga. Ia menunjukkan penlenyapan dan terus kepada isi seterusnya. Konsep keutuhan wacana yang keempat ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara, dan intonasi suara.
Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana, di mana intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Seterusnya, nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Dan akhir sekali, hentian atau kesenyapan suara berfungsi sebagai perbandingan di antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Berikut merupakan analisis contoh keutuhan fonologi berdasarkan artikel. Seperti yang kita dapat lihat pada artikel yang pertama, iaitu wawasan 2020 dengan antara cabarannya adalah membina bangsa Malaysia yang bersatu padu, demokratik, matang, bermoral, beretika, saintifik, progresif, berpandangan ke depan, dan penyayang di bawah sistem sosial yang kokoh. Pada ayat ini, penggunaan tanda koma digunakan bagi menyenaraikan isi-isi tersebut. Seterusnya, penggunaan tanda baca seperti nokta dapat dilihat melalui artikel yang ketiga, iaitu oleh itu, antara usaha yang telah dilakukan bagi mengatasi ini adalah bantuan dana pendidikan. Selain itu, dalam keutuhan wacana terdapat kohesi dan koheren. Kohesi ialah keserasian antara kata, frasa dan ayat dengan menggunakan penandu wacana yang sesuai. Manakala koheren pula kesinambungan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain sehingga mempunyai makna yang utuh. Seterusnya, analisis contoh kohesi berdasarkan artikel. Contoh pertama menggunakan penandu wacana untuk memantapkan lagi ayat atau maklumat yang ingin disampaikan. Contoh yang kedua juga menggunakan penandu wacana dan penghubung untuk merealisasikan lagi kohesi dalam maklumat yang ingin disampaikan. Contoh yang ketiga dalam analisis contoh kohesi ialah gerar Lascivia dan Lucia Navarro Gomez dan menggunakan perhubungan tambahan mereka dalam ayat. Seterusnya, analisis contoh keheren berdasarkan artikel mempunyai dua bahagian iaitu ayat dengan ayat dan perenggan dengan perenggan. Seterusnya, sumber rujukan. Sumber rujukan merupakan aspek penting untuk dilampirkan dalam satu penulisan ilmiah. Tujuan sumber rujukan dilampirkan untuk menunjukkan sumber daripada pengolah adi asal yang mengatakan sesuatu kenyataan atau fakta tertentu. Dalam masa yang sama, sumber rujukan bertujuan untuk menunjukkan penulisan kita tidak melakukan sebarang aktiviti plagiat atau plagiarism yang boleh mempengaruhi hasil karya penulis. Seterusnya, sumber rujukan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu apa, edisi ketujuh, sitasis dan rujukan. Apa bermaksud American Psychology Association telah membuat pengemas kimian ke atas format sitasis dan rujukan dalam edisi ketujuh yang diterbitkan pada Oktober 2019. Seterusnya, sitasis. Sitasis merupakan nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan hasil karya. Yang ketiga, rujukan. Rujukan merupakan senarai maklumat nama yang telah dinyatakan dalam petikan atau karya yang muncul di akhir penulisan. Ini merupakan analisis contoh sitasis berdasarkan artikel. Contoh yang pertama, Pusat Pengembangan Kurikulum 2006 muka surat 3 berpandukan nama kumpulan organisasi iaitu Pusat Pengembangan Kurikulum yang berfokus kepada info untuk petikan ayat secara langsung. Contoh yang kedua, Zakiyah 2011 berpandukan seorang penulis yang berfokus kepada info iaitu petikan ayat secara langsung. Contoh seterusnya, Jayasuriya 2016 berpandukan seorang penulis yang berfokus kepada info kepada
petikan ayat secara langsung. Jadi kita dapat lihat jika nama atau kumpulan organisasi sekali dengan tahun info itu dapat, maknanya ia berfokuskan kepada info petikan tersebut. Seterusnya analisis contoh untuk penulis dengan lebih daripada 2 orang. Contoh yang pertama ini berpandukan lebih daripada 2 orang, iaitu Hamidah Sulaiman, Ibrahim Muhammad Zain dan Siti Salina. Tetapi mengikut edisi ketujuh, kita perlu menulis Ahmad Sulaiman ETLL titik koma 2010. Yang ini sama seperti sebelum ini, berfokus pada info iaitu petikan secara langsung. Seterusnya, sama juga seperti contoh yang pertama ini, berpandukan lebih daripada 2 orang tetapi perlu ditulis sebagai Muhammad Yunus Sharom ETLL nokta koma 2010 yang berfokus kepada info iaitu petikan secara langsung. Ini pula contoh sitasis berpandukan seorang yang berfokus kepada penulis untuk petikan ayat secara langsung. Contoh yang kedua sama juga berpandukan seorang penulis berfokus kepada penulis untuk petikan ayat secara langsung. Jadi kita dapat lihat jika nama penulis dalam kurungan tahun maklumat tersebut, maknanya kita berfokuskan kepada apa yang penulis tu nak bagi tahu. Contoh yang lain, sorotan orang berpandukan lebih daripada 2 orang yang berfokus kepada penulis untuk petikan ayat secara langsung. Yang warna kuning pula berpandukan seorang penulis yang berfokus kepada info untuk petikan ayat secara langsung. Jadi kita dapat lihat perbandingan ini daripada warna oranye dan warna kuning. Berikut adalah analisis contoh sitasi berdasarkan artikel. Contoh sitasi berdasarkan artikel berpandukan lebih daripada satu sitasi serentak. Tetapi, susunan nama perlulah mengikut abjad daripada S hingga Z. Namun, bukan kronologi seperti Abdullah Safi et al. 2019, Choi dan Colero 2018, Dun et al. 2004, Romberger 2011. Seterusnya, analisis contoh sumber rujukan berdasarkan artikel. Ini merupakan senarai rujukan yang terdapat dalam artikel yang kami dapati. Baiklah, seterusnya adalah analisis contoh sumber rujukan berdasarkan artikel, iaitu artikel jurnal. Cara-cara membuat rujukan bagi jurnal adalah berpandukan APA edisi ke-7, di mana hanya nama jurnal dan volume akan dicondongkan. Akan tetapi, dalam artikel ini, terdapat beberapa senarai rujukan jurnal iaitu nama jurnal tidak dicondongkan dan mempunyai nama negara. Seterusnya, contoh rujukan bagi buku adalah berpandukan APA edisi ke-7 juga, iaitu hanya tajuk perlu dicondongkan dan bilangan maksimum penulis hanya 20 nama sahaja, serta tiada nama tempat penerbitan. Tetapi, dalam artikel ini, sumber rujukan bagi buku penulis meletakkan nama tempat penerbitan. Kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis ialah penulis mempunyai kohesi dan koheran yang mantap dalam artikel. Yang kedua, artikel yang ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tertutur. Yang ketiga, penulisan artikel mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Dan yang terakhir, penyusunan ayat dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Itu sahaja pembintangan kami daripada Nur Alia-binti Syari Izam dan Aiva Alexis ini daripada kumpulan 5. Sekian, terima kasih.